dan tak dapat pada hari 12, dia boleh lontar pada hari 13. Dan begitu juga pada hari 12. Masa apatuannya mulai daripada gelincir matahari atau zuhur hingga subuh pagi 13. Dan waktu yang dibolehkan pula mulai daripada gelincir matahari hari tersebut hinggalah sampai kepada terbenam matahari hari 13. Maknanya jika jamaah gagal melontar pada hari 12, dia boleh lontar pada hari 13. Seterusnya pada hari 13. Hari 13 waktu apatuannya mulai daripada gelincir matahari ataupun zuhur hari 13 hingga terbenam matahari. Hari ini pendek sahaja. Walaupun begitu, waktu yang dibolehkan ialah mulai daripada pagi 13 hingga terbenam matahari. Jadi para jamaah semua untuk menentang tiga-tiga jumrah tiga-tiga hari yang tersebut, yang ni hari 11, 12 dan 13, peraturan baru Arab Saudi, Muassasah dan Tabung Haji akan membawa para jamaah lepas Aisyah pada tiap-tiap malam. Untuk hari 11 akan bawa pada lepas Aisyah malam 12. Untuk hari 12 akan dibawa lepas Aisyah malam 13. Dan untuk hari 13 pula telah ditetapkan akan dibawa melontar pada pagi hari 13. Jadi para jamaah tidak boleh pergi melontar selain daripada hari yang telah ditetapkan yang tersebut, yakni pada hari 11 dan hari 12. Umpamanya para jamaah tak boleh pergi melontar waktu asar, waktu zuhur dan sebagainya. Semua para jamaah mestilah taat dan ikut peraturan baru ni. Semuanya akan ikut ustaz serta muassasah dan tabung haji bersama-sama dengan petugas-petugas maktab kita pergi melontar tiap-tiap hari malam selepas Aisyah. Tiap-tiap malam, setiap malam kita akan panggil semua jemaah keluar daripada khemah dan terusnya pergi ke tempat melontar. Pada hari yang ke-11 dan 12, 13, jamaah akan melontar 3 jamrah sekali. Apabila kita sampai di tempat melontar, malam-malam pertamanya kita lontar jumrah sughra 7 ketui. Selesai jumrah sughra, kita langkah pergi ke jumrah wusta, lontar pula di situ 7 ketui. Selesai jumrah wusta, kita pergi pada kubra, lontar 7 ketui. Dan waktu kita melontar jumrah-jumrah, waktu datang untuk melontar 3 hari yang tersebut, hari 11, 12 dan 13, tidak lagi kita memakaikan ihram. Kerana pakaian ihram kita telah kita buka apabila kita lontar jumrah Aqabah kemarin, dan bila kita balik ke rumah, kita bercukur di tempat melontar dan kita balik ke khemah, lalu kita bukakan ihram. Jadi lepas tu kita tak pakai lagi kan ihram. Begitu juga dalam melontaran hari 11, apabila tiba kepada jumrah kubra, tidak ada gunting lagi. Hari 12 macam tu juga, bila tiba kubra tidak ada gunting lagi. Dan hari 13 macam tu juga, tidak ada gunting lagi. Ada satu hukum dalam masalah kita bermalam di Mina ni. Kalau nak ikut hukum asalnya, kita kena bermalam di Mina 3 malam betul-betul. Malam 11, malam 12, malam 13. Tetapi hukum syarak membenarkan kita bermalam 2 malam saja. Kita balik pada hari 12. Keluar daripada Mina, terus balik ke Mekah, tak datang lagi ke Mina tu pada hari 12. Selepas melontar hari itu, disebut nafar awal, balik awal. Nafar awal atau balik awal. Para jemaah haji sama ada yang uzur atau tidak uzur, dibenarkan buat nafar awal dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Di antara syaratnya ialah yang pertamanya, para jemaah telah selesai bermalam 2 malam di Mina. Malam 11 pun selesai, malam 12 pun selesai, baru boleh buat nafar awal. Yang keduanya, para jemaah telah selesai melontar hari 11 dan hari 12. Hari 11 pun selesai, hari 12 pun selesai. Yang ketiganya, kena niat. Niat lontar, niat nafar awal. Yang keempatnya, mesti keluar sebelum jatuh matahari dan tak patah balik lagi dah. Kecuali kerana dia menunggu kenderaan umpamanya, dengan sebab menunggu kenderaan tak datang hingga sampai jatuh matahari, macam tu dia boleh keluar balik ke Mekah. Dan begitu juga keluar, kalau dia dah sampai ke Mekah, sana destinasi di Mekah, dia boleh patah balik. Tapi kalau sekerat jalan, dia tak boleh patah balik lagi mai ke Mina. Umpamanya dia lupa sesuatu, kalau dia patah balik mai ke Mina, dia wajib bermalam dan wajib juga dia melontar esok hari 13. Cara orang buat nafar awal ni adalah 2 cara. Yang pertamanya, mereka datang daripada khemah, terus bawa barang-barang sampai ke tempat melontar. Selesai lontar jumrah sughra,
Jumrah Wusta dan Jumrah Kubra. Mereka beredar sikit daripada Jumrah Kubra tu balik mai ke tengah Jumrah Wusta, dan lalu niat saja aku buat nafar awal kerana Ta'ala, dan mereka ambil barang-barang mereka, naik bas daripada tempat melentang tu, terus balik ke Mekah. Cara yang keduanya, jamaah dia tinggal barang-barang dia, khemah di Ma'asim umpamanya, datang seorang-seorang begitu saja sampai ke tempat melontar. Mereka pun melontar jumrah, mula dengan jumrah sughra, lepas tu wusta, kemudian jumrah kubra. Selesai daripada lontar tu, edar ke tengah sikit mai ke jumrah wusta, langsunglah mereka itu niat saja kubat mengambar awal kerana Ta'ala, dan mereka balik pergi ke khemah. Bila sampai mereka tu dah khemah di Mina, tu lalu ambil barang-barang dan naik bas di tempat khemah sana, balik ke Mekah. Dan balik ke Mekah, tak datang lagi dah ke Mina. Itu namanya nafar awal mana. Dan dinasihatkan kepada para jemaah semua, khasnya pada mereka-mereka yang tidak ada unsur apa-apa, eloklah buat nafar sani atau nafar yang kedua dengan tinggal bermalam malam 13 dan dengan tinggal melontar hari 13. Dan adapun kembali ke Mekah pada hari 13. Hari 13 tu kita dibawa oleh muassasah lontar pada belah pagi. Ada yang pergi waktu subuh, pergi semayang subuh di sana di tempat jamrah. Ada juga yang dah naik matahari. Berangkat pergi ke sana, langsung kita pun lontarlah hari 13 punya tu. Mula dengan jumrah sughra, kemudian wusta, kemudian kubra. Selesai yang tu kita balik mai ke tempat khemah dulu. Sesudah sampai di khemah, kita minum dan sebagainya, naiklah bas di situ balik ke Mekah. Jadi peraturan ini berlainan daripada peraturan lama. Sebab tu jamaah tabung haji dan juga muassasah ambil jalan untuk kita buat lontar belah pagi, nak bagi ringan para jamaah. Zaman dulu ni para jamaah yang duduk di Ma'asim umpamanya dibawa dengan bas datang ke tempat melontar. Sesudah selesai melontar pada hari 13, naik bas tersebut balik ke Mekah. Tapi peraturan baru 2, 3, 4, 5 tahun yang kemudian ini, kita datang daripada Ma'asim umpamanya mai ke tempat melontar. Selesai kita lontar, kita kena balik pergi naik bas di Ma'asim, di khemah kita juga. Jadi kalau nak kita datang sampai 2 kali macam tu, sekali kita datang 3 km, sekali lagi 3 km, jadi 6 km. Tentulah menyusah dan memberatkan para jamaah sekalian. Jadi walaupun begitu, siapa-siapa yang lontar sebelah pagi adalah biasanya akan sampai ke Mekah kira-kira jam 10 pagi. Tetapi orang yang cuba juga tunggu nak melontar pada sebelah petang hari 13, kadang-kadang dia sampai ke Mekah, ke khemahnya, ke maktabnya kira-kira jam 11 malam. Kerana kawasan Mekah telah ditutup kerana masuk waktu asar, masuk waktu maghrib dan waktu isyak. Selepas waktu isyak baru dibuka. Demikianlah perkara-perkara wajib haji dihuraikan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Silalah renungi, silalah perhati betul-betul. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan semua mendapat kepahaman yang elok. Sebagaimana yang telah nafar awal atau balik awal, para jemaah haji sama ada yang uzur atau tidak uzur dibenarkan buat nafar awal dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Di antara syaratnya ialah yang pertamanya, para jamaah telah selesai bermalam 2 malam di Mina. Malam 11 pun selesai, malam 12 pun selesai, baru boleh buat nafar awal. Yang keduanya, para jamaah telah selesai melontar hari 11 dan hari 12. Hari 11 pun selesai, hari 12 pun selesai. Yang ketiganya, kena niat lontar, niat nafar awal. Yang keempatnya, mesti keluar sebelum jatuh matahari dan tak patah balik lagi dah. Kecuali kerana dia menunggu kenderaan umpamanya, dengan sebab menunggu kenderaan tak datang hingga sampai jatuh matahari, macam tu dia boleh keluar balik ke Mekah. Dan begitu juga keluar, kalau dia dah sampai ke Mekah sana, destinasi di Mekah, dia boleh patah balik. Tapi kalau sekerat jalan, dia tak boleh patah balik lagi mai ke Mina. Umpamanya dia lupa sesuatu, kalau dia patah balik mai ke Mina, dia wajib bermalam dan wajib juga dia melontar esok hari 13. Cara orang buat nafar awal ni adalah 2 cara. Yang pertamanya, mereka datang daripada khemah, terus bawa barang-barang sampai ke tempat melontar. Selesai lontar jumrah sughra, jumrah wusta dan jumrah kubra, mereka beredar sikit daripada jumrah kubra tu balik mai ke tengah jumrah wusta, dan lalu niat saja aku buat nafar awal kerana Ta'ala,
dan mereka ambil barang-barang mereka, naik bas daripada tempat melentang tu, terus balik ke Mekah. Cara yang keduanya, jamaah dia tinggal barang-barang dia, khemah di Ma'asim umpamanya, datang seorang-seorang begitu saja sampai ke tempat melentang. Mereka pun melentang jumrah, mula dengan jumrah sughra, lepas tu wusta, kemudian jumrah kubra. Selesai daripada melentang tu, edar ke tengah sikit mai ke jumrah wusta, langsunglah mereka itu niat saja kubat para awal kerana Ta'ala, dan mereka balik ke khemah. Bila sampai mereka tu dah khemah di Mina, tu lalu ambil barang-barang dan naik bas di tempat khemah sana, balik ke Mekah. Dan balik ke Mekah, tak datang lagi dah ke Mina. Itu nama dah napar awal mana. Dan dinasihatkan kepada para jemaah semua, khasnya pada mereka-mereka yang tidak ada uzur apa-apa, eloklah buat napar sani atau napar yang kedua dengan tinggal bermalam-malam 13 dan dengan tinggal meluntak hari 13. Dan ada pun kembali ke Mekah pada hari 13. Hari 13 tu kita dibawa oleh muassasah lontar pada belah pagi. Ada yang pergi waktu subuh, pergi semayang subuh di sana di tempat jamrah. Ada juga yang dah naik matahari. Berangkat pergi ke sana, langsung kita pun lontarlah hari 13 punya tu. Mula dengan jumrah sughra, kemudian wusta, kemudian kubra. Selesai yang tu kita balik mai ke tempat khemah dulu. Sesudah sampai di khemah, kita minum dan sebagainya, naiklah bas di situ balik ke Mekah. Jadi peraturan ini berlainan daripada peraturan lama. Sebab tu jamaah tabung haji dan juga muassasah ambil jalan untuk kita buat lontar belah pagi, nak bagi ringan para jamaah. Zaman dulu ni para jamaah yang duduk di Ma'asim umpamanya dibawa dengan bas datang ke tempat melontar. Sesudah selesai melontar pada hari 13, naik bas tersebut balik ke Mekah. Tapi peraturan baru 2, 3, 4, 5 tahun yang kemudian ini, kita datang daripada Ma'asim umpamanya mai ke tempat melontar. Selesai kita lontar, kita kena balik pergi naik bas di Ma'asim, di khemah kita juga. Jadi kalau nak kita datang sampai 2 kali macam tu, sekali kita datang 3 km, sekali lagi 3 km, jadi 6 km. Tentulah menyusah dan memberatkan para jamaah sekalian. Jadi walaupun begitu, siapa-siapa yang lontar sebelah pagi adalah biasanya akan sampai ke Mekah kira-kira jam 10 pagi. Tetapi orang yang cuba juga tunggu nak melontar sebelah petang hari 13, kadang-kadang dia sampai ke Mekah, ke khemahnya, ke maktabnya kira-kira jam 11 malam. Kerana kawasan Mekah telah ditutup kerana masuk waktu asar, masuk waktu maghrib dan waktu isya. Selepas waktu isya baru dibuka. Yang penghabisnya perkara wajib haji menjaga diri daripada perkara-perkara yang diharamkan dalam masa ihram, menjaga diri daripada perkara-perkara yang diharamkan dalam ihram. Jadi maknanya para jemaah haji dalam jaga sungguh-sungguh apabila dia berada dalam ihram, sudah pasang-pasangnya, kenalah jaga benda-benda yang diharam dalam ihram. Di antara benda-benda yang diharam dalam ihram, cara-cara ringkas, yang pertamanya tak boleh pakai pakaian yang berjahit centum bagi lelaki. Yang keduanya, tak boleh menutup kepala bagi orang lelaki atau sebahagiannya. Yang ketiganya, tak boleh menutup muka atau sebahagiannya bagi orang perempuan. Yang keempatnya, tak boleh memakai sarung tangan lelaki dan perempuan. Masuk sarung tangan tak boleh. Yang kelimanya, tak boleh memakai bau-bauan, sama ada dia pakai di badan ataupun dia makan atau di pakaian, tak boleh. Yang keenamnya, tak boleh pakai minyak. Tak boleh pakai minyak ni di rambut kepala, di misai, di janggut dan di bau kita kalau ada bau. Yang tu yang tak boleh. Pakai minyak, kena minyak. Yang ketujuhnya, tak boleh memotong kuku. Tak boleh memotong kuku kaki dan tangan. Yang ni lelaki dan perempuan. Yang ke-8nya, tak boleh gugurkan sebarang bulu di badan. Bulu kita di badan kita daripada kaki sampai ke atas kepala no, tak boleh gugur. Yang ni lelaki dan perempuan. Yang ke-10, yang ke-9nya, tak boleh berburu binatang buruan darat. Yang ni binatang-binatang yang boleh dimakan, dia yang boleh dimakan serta dia tu liar. Kalau binatang-binatang yang boleh dimakan dia jinak macam lembu ni tak nama buru, atau ikan tak nama buru, tak apa. Yang ke-11nya, tak boleh menebang, menetak ataupun memotong pokok-pokok. Pokok-pokok dalam tanah haram. Tak boleh kita potong kerak, cabut dan sebagainya. Yang ke-12nya, tak boleh bergurau senda suami isteri. Suami isteri tak boleh bergurau senda.
Yang ke-12-nya lagi, tak boleh hubung kelamin. Yang ke-13-nya, tak boleh angkat nikah, terima nikah atau wakil-wakil. Itu 13 perkara. Jadi daripada 13 perkara ni, tuan-tuan dan dengarnya, saya nak urai panjang payah. Dia ada empat benda daripada 13 ni. Dia ada 4. Kalau siapa buat, sama ada sengaja tak sengaja, ingat tak ingat, lupa tak lupa, tahu tak tahu, kena bayar dam. 4 perkara. Yang pertamanya gugur bulu badan. Yang keduanya potong kuku. Yang ketiganya berburu binatang. Yang keempatnya cabut pokok-pokok. Ini 4 ni dia garing pemain. Yang ni dia panggil itlafan dalam istilah haji. Ingat sekali lagi, gugurkan bulu-bulu, potong kuku, jatuhkan kuku, berburu binatang buas, binatang yang binatang liar, dan juga memotong atau menebang pokok-pokok. 4 perkara ni kalau kita laksanakan, kita buat, sama ada kita ingat tak ingat, tahu tak tahu, kita kena bayar dam. Timbul masalah macam mana tak tahu nak kena bayar dam. Mungkinlah kita tak tahu masa kita buat. Kerana bila-bila sampai masa ni kita tahu orang abang, kita kena bayar dam balik. Kerana dam tu dia tak mati. Adapun yang 9 lagi yang tadi ni, dia bermula daripada tutup kepala, pakai minyak dan sebagainya. Yang 9 tuan-tuan ingat tu 9. Yang ni kalau buat dengan tak sengaja, tak kena dam. Buat dengan tak tahu, tak kena dam. Buat dengan terpaksa, tak kena dam. Tak kena dam. Yang tu lukutu. Yang ni dia panggil tamattu'an. Benda-benda tamattu'an, mana yang menyedak-nyedak, yang bagi senggak, bagi elok dalam kerja, dalam kita duduk hari ni. Tu yang tangannya. Berbalik pula berkenaan dengan berburu dengan memotong pokok ni. Berburu dengan memotong pokok, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak semesti dalam kita ihram. Kalau kita dalam tak ihram pun, atas tanah haram memang tak boleh. Kalau kita tak ada ihram, kita pakai pakaian biasa saja. Kita tak ada dalam umrah, tak ada dalam haji apa semua, tak boleh juga kita cabut pokok-pokok yang di atas tanah haram. Tak boleh juga kita muru. Yang perlu sangat kita ingat, tu burung-burung merpati yang ada di atas jalan raya, jangan sekali-kali kita gempak dia. Kerana termasuk dalam kata muru tadi ni, kita gempak dia jadi cacat, ataupun kita katuk atau kita tangkap lagu mana, semuanya dikira yang tu jadi macam muru. Yang wajib kita kena bayar dam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang mari sama-sama kita tengok pula huraian mengenai umrah. Sebagaimana sama-sama kita maklum, umrah juga adalah satu kerja ibadat yang diwajibkan kata orang-orang Islam yang mampu, sama yang berkuasa, sama seperti haji itu tadi. Dan biasa dipanggil umrah ni sebagai haji kecil. Haji yang besar nama dia haji, yang ni haji kecil. Dan dia juga dalam mazhab kita Syafi'i wajib dilaksanakan dalam seumur hidup sekali. Umrah dia lebih kurang haji juga. Tapi umrah ni dia tidak ada punya masa. Maknanya jemaah haji boleh kerja bila-bila masa juga, selagi dia tidak mengerjakan haji. Selagi seorang jemaah itu tak mengejar, tak memulakan kerja haji, maka dia bolehlah buat kerja umrah itu tadi. Kerja-kerja umrah sama juga sebagaimana kerja haji itu tadi, iaitu menziarahi Baitullahil Haram untuk tawaf, untuk sa'i, dan untuk bertahlul dengan mengikut syarat-syaratnya yang tertentu. Dalam kerja umrah dia juga ada punya 3 perkara. Yang pertamanya perkara yang disebut sebagai perkara-perkara rukun umrah. Yang keduanya perkara-perkara wajib umrah. Yang ketiga ialah perkara-perkara sunat umrah. Rukun umrah itu lebih kurang sama macam rukun haji juga. Yang pertama niat serta ihram. Yang keduanya tawaf di Kaabah. Yang ketiganya sa'i Safa Marwah. Yang keempatnya tahlul ataupun bersyukur. Yang kelima tertib kebanyakan rukun. Jadi daripada rukun umrah ni, tuan-tuan puan-puan dapat tahu, dia tak ada satu saja, iaitu wukuf di padang Arafah. Huraian dia sama saja. Tawaf pun serupa macam tawaf haji, sa'i pun sama macam sa'i haji, dan tahlul dia satu saja. Kerja ibadat umrah ni tahlul satu saja, tak ada tahlul awal, tahlul sani. Dia tahlul sani terus. Bila tahlul sani ni, apabila tiap orang jemaah selesai saja bergunting dalam kerja umrah dia, yang tu habis tahlul dia lah sudah. Selagi dia tak bergunting lugu tu, maknanya dia duduk dalam ihram umrah lagi. Manakala apa kerja-kerja perkara-perkara wajib umrah pun ada 2 saja. Yang pertamanya berihram di miqat atau di tempatnya. Yang keduanya jaga diri daripada segala pantang larang yang diharamkan dalam masa ihram.
Jadi mikot dia sama juga. Kalau kita baru masuk daripada negara kita, kalau masuk ke Madinah bin Ali atau sebelumnya, dan masuk ke Mekah tu, dia Qunul Manazil atau sebelumnya. Kalau kita duduk di Mekah, tuan-tuan dan siap dah nak buat kerja haji, nak buat kerja umrah, maaf, kita kena keluar pergi ke tanah halal. Siapa nak buat umrah, dia duduk dah di tanah suci, dia duduk di maktab dia kena keluar pergi ke tanah halal, pergi ihram di sana, pergi ke tanah halal, pasang ihram, keluar balik main tawaf sa'i, lepas tawaf sa'i bercukur. Perkara-perkara yang wajib umrah. Manakala perkara-perkara sunat dia samalah, banyaklah. Perkara-perkara yang kita buat boleh dapat menambahkan lagi umrah, kebaikan umrah, itu nama dia umrah lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita berada di Mekah, apabila kita nak menunaikan umrah yang pertama tu nama dia umrah wajib. Apabila kita selesai umrah wajib, oleh kerana masa nak mengerjakan haji tu panjang lagi, maka kita pun boleh buat umrah sunat. Jadi nak mengerjakan umrah sunat dia ada dua cara dia. Yang pertamanya, kalau tuan-tuan puan-puan nak buat dalam waktu yang tertentu, dalam waktu yang biasa, umpamanya lepas zuhur, lepas maghrib, lepas isya, umpamanya, senang saja. Anda berandam di maktab Mekah, mandi sunat ihram di maktab Mekah, pakaikan ihram, sudah pakaikan ihram, turun cari teksi, pergi ke Tan'im. Sampai di Tan'im, masuk ke dalam Masjid Aisyah, semayang sunat di atas masjid, kemudian semayang sunat ihram, selesai semayang sunat ihram, pasang niat umrah. Sudah niat umrah, sama macam kemarin juga dia punya upacara dia, sudah niat pasang niat umrah, keluar kita balik main ke Mekah, tawaf rukun umrah, sudah tawaf kita sa'i, sudah sa'i kita bercukur, selesailah umrah kita, umrah sunat. Kalau tuan-tuan puan-puan nak pergi kerja umrah pula dalam waktu yang haram semayang, katakanlah tuan-tuan nak pergi semayang, nak pergi ambil umrah lepas asar, atau tuan-tuan nak pergi lepas subuh, yang sampai sana agak-agak matahari tak naik lagi, lain sikit cara dia. Mula-mula tuan-tuan mandi, anda berandam di maktab, sudah anda berandam mandi sunat ihram, sudah mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, sudah pakai pakaian ihram, tuan-tuan kena semayang sunat ihram siap-siap di tanah haram. Kerana di tanah haram tak ada waktu yang haram. Semayang sunat ihram ni tak boleh dibuat dalam waktu haram. Dan di Mesir Tan'im tu, Mesir tu duduk tanah haram, tanah halal, tak boleh dah kita nak semayang di situ sunat ihram. Jadi semayang sunat ihram siap-siap di Mekah ni, atau di Mesir atau di maktab kita, turun cari teksi, cari bas, terus pergi sana. Sampai di Tan'im, kita semayang sunat di atas masjid. Semayang sunat di atas masjid waktu haram tak apa. Lepas tu kita pasang lah niat. Sudah pasang niat, kita balik lah ke Mekah, tawaf, sa'i, bergunting, selesai lah. Dan bagi orang tua-tua agak yang susah sikit dia tu nak berniat, atau takut lupa, dia boleh niat siap-siap di maktab. Pasang niat siap-siap di maktab, tapi dia kena keluar pergi ke Tan'im juga. Kalau dia pasang niat saja dan dia buat dia tak pergi ke maktab, dia kena bayar dan tertib takdir yang bernilai RM250. Jadi itu cara dia. Jadi umrah sunat ni tuan-tuan dan puan-puan, boleh juga kalau kita buat kepada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, ataupun waris-waris kita, siapa-siapa yang makdum. Makna makdum ni seorang yang sakit tak ada harap sembuh, ataupun yang tua merongkok, ataupun orang yang kepayahan sangat dia nak kerja umrah, kita boleh tolong buat. Jadi kepada bapa yang telah kerja haji, dia bagi izin, atau ke ibu bapa yang tak ada kerja haji lagi, ataupun adik-beradik kita yang ada atas dunia ni dan dia ada bagi izin, kita boleh buat terus menerus. Maksud terus menerus, kita niat siap-siap saja aku mengerjakan umrah bagi bapa aku Sa'ad bin Sunawi, dan aku biarlah mengenai bagi pihaknya kerana Allah Ta'ala, tu nama dia terus menerus. Tapi kalau ibu bapa kita yang kerja haji dah, dia tak ada wasiat, bila dia nak mati dia tak wasiat, so kita buat. Ataupun adik-beradik kita yang ada sakit tapi kita tak dapat izin, kita boleh hadiah pahala saja. Yang ni kita kerja sendiri umrah tu untuk diri kita. Apabila lepas kita berhuntin, kita katakanlah, ya Allah ya Tuhanku, kau jadikanlah pahala umrah sunatku ni kepada roh bapakku Haji Sa'ad bin Sunawi. Itu cara untuk mengerjakan umrah untuk alim. Jadi kata tuan-tuan dan puan-puan, kerja umrah sangat senang. Niat saja, kita pakai ihram siap-siap di Mekah, kita pergi ke Tan'im atau Ja'rana, kita pasang niat di sana, balik main tawaf, sudah tawaf sa'i, sudah sa'i kita gunting. Itu nama dia umrah, macam tu saja. Jadi untuk seterusnya, mari sama-sama kita tengok bahagian haji pula. Bahagian haji, dalam melaksanakan ibadat haji ini, dia ada teknik dia yang tertentu. Saya nak cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan ni tentang kita pergi sekali saja. Tak kira macam orang kaya, dia pergi sampai 2-3 kali.
Kita pergi sekali saja ke Mekah untuk kita nak buat haji dan umrah. Sebagaimana tuan-tuan tidak maklum, kita kena buat haji dan kita kena buat juga umrah juga. Dua-dua tu kita kena buat. Kali yang pertama jadi haji wajib, kali yang pertama jadi umrah wajib, ulang-ulang jadi sunat, tak apalah. Jadi cara nak buat ni macam ni. Bagi jamaah kita yang biasa datang ke Mekah ni, kita pergi dengan kapal terbang ke apa tak kira. Ada jamaah yang telah mengerjakan haji dulu. Sesampai dia ke Mekah, dia buat haji dulu. Sesudah selesai dia kerja haji besok ni, baru dia buat pula umrah. Ada jamaah yang dia pergi sana, bila sampai ke Mekah, sampai tempat berniat, dia buat kerja umrah dulu. Selesai buat umrah, dia buka kain ihram dia. Apabila tiba masa untuk kerja haji Nabi pada Arafah, dia pakai kain ihram balik, niat haji pula. Jadi maknanya buat umrah dulu kemudian haji. Ada pula jemaah yang nak ambil jalan senang, dia buat haji dan umrah tu serentak sekali saja. Dia sebut dua-dua sekali. Jadi bila dia selesai, dapat dua-dua sekali. Adapun yang pertama tadi, tuan-tuan puan-puan, buat haji dulu, yang ni masuk dah bulan haji. Buat haji dulu tu nama dia haji afrad, makna haji tunggal. Dan haji ni haji nombor 1 bagi mazhab Syafi'i, dengan syarat umrah selepas haji dilaksanakan sebelum masuk lagi tahun depan, tak main lagi tahun baru. Makna kalau kita buat 921, umrah pula dalam tahun 921 juga, tak main bulan Muharram lagi. Itu nombor 1 tu dia kalau tu. Kalau tidak, dia jatuh nombor 2, nombor 3. Yang keduanya ialah orang buat umrah dulu. Kita sampai saja di tempat benda, kita niat umrah dulu. Sampai di Mekah kita tawaf. Sudah tawaf kita sa'i. Sudah sa'i kita buka kain ihram dia. Buka ihram. Sampai masa besok ni baru kita pakai lain untuk kita buat haji pula. Yang ni nama dia haji tamattu'. Makna tamattu' itu senang lenang. Yang ni bila kita sampai di Mekah, kita boleh buka kain ihram. Kalau banding dengan haji afrad tadi tak boleh buka kain ihram, susah kalau kita nak duduk ihram, jaga pantalangan yang 13. Jadi haji tamattu' ni tuan-tuan dia ada dua. Yang pertamanya tamattu' yang tak kena denda, yang keduanya tamattu' yang kena denda. Apa makna haji tamattu'? Haji dan umrah dibuat dalam 1 tahun, dimulakan dengan umrah dulu. Macam mana yang tak kena denda? Tuan-tuan tengok, saya nak buat misal. Dalam bulan Ramadan, satu orang jemaah haji pergi ambil umrah. Bulan Ramadan tak masuk lagi bulan haji. Siang selesai dia balik dulu. Lepas dia balik, esok musim haji dia pergi pula. Sampai di tempat berniat, dia terus berniat haji. Dia laksanakan haji rupa-rupa macam dengan haji afrad. Jadi yang ni nama dia tamattu', yang dia tak kena denda. Kerana haji dengan umrah tu dia buat dalam 1 tahun, dimulakan dengan umrah, tapi umrah dulu dia mula, tak masuk lagi bulan haji, tak masuk Syawal lagi. Tapi jangan lupa, kalau sekarangnya dia pergi pula untuk kerja haji, sampai tempat ni dia ambil pula umrah pula. Dulu bulan Ramadan pun ambil umrah, yang ni pun ambil umrah pula. Umrah ni nama dia umrah sunat. Kemudian baru dia kerja haji. Yang ni jadilah tamattu' yang kena dam. Sama lah macam kebanyakan kita duk pilah ni, dalam bulan Zulkaidah kita pergi, kita keluar daripada Madinah, kita niatlah umrah. Lepas kita niat umrah, esok kita buat haji. Yang ni nama dia tamattu' kena dam. Pasal apa? Kita buat umrah dah masuk bulan haji. Umrah yang dibuat tak masuk bulan haji kemudian buat haji, nama tamattu' tak kena dam. Umrah yang dibuat masuk dah bulan haji kemudian buat haji, tamattu'nya kena dam. Kemudian yang ketiganya qiran. Apabila satu orang jemaah dia buat serentak saja, aku mengerjakan haji dan umrah dan berperang mengenai kerana Allah Ta'ala, bentuk dia lebih kurang haji afrad juga. Jadi bila bentuk dia macam haji afrad, dia pun buat. Selesai saja kerja yang dua-dua ni, dia dapat dua-dua sekali. Cara pelaksanaan satu tapi dapat dua. Macam kita kata satu acuan dua kuih. Adapun yang tadi haji afrad, selesai dia dapat haji saja, kemudian kena buat umrah kemudian. Jadi haji qiran ni tuan-tuan, dia ada 2 jenis juga. Yang pertama qiran asli, yang kedua dia qirankan. Yang qiran asli itu maknanya jamaah haji di waktu tempat berniat, dia niat siap-siap dua-dua sekali. Saja aku mengerjakan haji dan umrah dan aku beram dengan keduanya kerana Allah Ta'ala daripada mula lagi tu. Apabila dia tiba di Mekah, sama macam juga haji afrad, dia buat tawaf kudum. Lepas tawaf kudum, kalau dia suka, dia boleh buat sa'i haji sepik, siap-siap macam tu. Yang dikiramkan nama 2 ni tuan-tuan, asalnya orang ni dia kerja umrah. Katalah jamaah ni dia duduk di Madinah, dia niat umrah. Saja aku mengerjakan umrah, dia beram mengerjakan Allah Ta'ala. Bila dia tiba di Mekah, tuan-tuan dan puan-puan, dia sakit. Jadi sakitnya yang berlarutan tu membawa kepada dia tak sempat lagi nak kerja, nak perapi umrah dia. Umrah tak ada siap lagi, orang main habang kata Nabi Arafah dah. Macam mana dia nak buat? Jadi orang yang sakit macam ni tuan-tuan dan puan-puan, dia kenalah niat haji
pemasuk ke dalam umrahnya. Niat haji pemasuk dalam umrahnya. Saja aku mengerjakan haji dan aku bayar dengannya masuk ke dalam umrahku kerana Allah Ta'ala. Jadi haji yang dia cadang nak buat tamattu' tu ni, dia berubah jadi qiran kerana sebab haji tu dia pemasuk dalam umrah dia. Jadi dia buatlah kerja haji qiran. Dan Yusuf bilang ni, dia kena bayarlah dalam qiran saja. Jadi maknanya yang ni kita boleh faham lagu ni. Orang yang sedang buat haji tak boleh buat umrah. Kerana umrah dia tak boleh masuk dalam haji. Sebab umrah kerja sikit, tak ada apa yang untungnya. Tapi orang yang sedang berbuat kerja umrah, kalau dia belum lagi tawaf, syaratnya dia belum tawaf, dia boleh pemasuk haji dia ke dalam umrah dia. Yang tu